Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 28 Rajab 2 Mac bersama saya Ardi Herman Marzi. Dan berikut tajuk utama malam ini. Mangsa banjir di Kelantan dan Terengganu akan terima bantuan sehingga RM10,000. Juga calon SPM positif COVID-19 jalani peperiksaan April depan. Seramai 903 calon sijil pelajaran Malaysia SPM di Kedah tidak menduduki peperiksaan kerana sedang menjalani perintah pengawasan dan pemerhatian di rumah HSO. Pengarah Pendidikan Negeri Rozaini Ahmad berkata kesemua calon terbabit dijangka menduduki peperiksaan itu pada April depan seperti yang ditetapkan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Menurut beliau, kesemua pelajar terbabit kini menjalani perintah pengawasan dan pemerhatian di rumah HSO selepas ada di antaranya positif COVID-19 serta segelintir yang diarahkan kuarantin selepas menjadi kontak rapat. Jelas beliau, kesemua calon terbabit telah divaksin dan berada dalam keadaan baik. Calon-calon yang terkesan, untuk makluman kita semualah di negeri Kedah, ialah 903 orang yang terkesan dengan COVID ini, ada yang kena kuarantin dan sebagainya, dan mereka ini akan mengambil peperiksaan semula dijangka pada bulan April nanti. Beliau ditemui ketika meninjau Pusat Pemeriksaan Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Tanjung Pau Jitra hari ini. Rozaini berkata sebanyak 264 pusat peperiksaan di seluruh negeri dibuka bagi membolehkan 29,769 calon menduduki SPM. Rozaini memaklumkan hanya 2 calon yang menduduki SPM di hospital iaitu di Hospital Kuala Nerang akibat demam campak manakala seorang lagi di Hospital Sultan Abdul Halim Sungai Petani akibat appendix. Seorang pemandu lori maut akibat dirempuh sebuah kereta selepas menghantar anak lelakinya ke sekolah bagi menduduki peperiksaan SPM. Insiden berlaku di kilometer 6 Jalan Macang Pasir Putih pagi tadi. Kejadian kira-kira jam 7.20 pagi itu, mangsa Zainuddin Abdul Samad, 56 tahun, meninggal dunia di lokasi kejadian selepas mengalami kecederaan parah pada bahagian kepala dan badan. Ketua Polis Daerah Macang, Deputi Superintendent Ganti Jimmy berkata siasatan awal mendapati sebelum kejadian mangsa menghantar anaknya di pintu pagar sekolah sebelum melintas jalan untuk kembali ke lorinya. Akibat jarak yang terlalu dekat, sebuah kenderaan jenis Volvo dipercayai tidak sempat mengelak dan melanggar mangsa. Pemandu kereta Volvo berusia 54 tahun itu tidak mengalami sebarang kecederaan dan saringan ujian air kencing juga negatif. Mayat mangsa dihantar ke Hospital Macang dan kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Seorang bekas kaki tangan Jabatan Pendaftaran Negara JPN Sabah mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Khas Rasuah di Kota Kinabalu atas 13 pertuduhan memalsukan dokumen bagi tujuan mengeluarkan sijil lahir. Tertuduh yang berusia 35 tahun membuat pengakuan tidak bersalah itu di hadapan Hakim Abu Bakar Manat selepas kesemua pertuduhan dibacakan terhadapnya. Mengikut pertuduhan, tertuduh dipercayai telah memalsukan buku rekod kesihatan ibu serta buku rekod kesihatan bayi dan kanak-kanak milik beberapa individu dengan tujuan menipu bagi mengeluarkan sijil lahir. Dia didakwa melakukan kesalahan itu sekitar November 2012 hingga Februari 2013. Dalam prosiding hari ini, pegawai pendakwa daripada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Zulkarnain Roshan Hazbi mencadangkan kepada mahkamah supaya tertuduh dikenakan ikat jamin sebanyak RM10,000 dengan seorang penjamin tempatan. Bagaimanapun, tertuduh yang tidak diwakili peguam merayu agar nilai ikat jamin itu dikurangkan memandangkan dia kini sudah tidak mempunyai pekerjaan tetap selain terpaksa menanggung isteri serta anaknya yang baru berusia 7 bulan. Hakim kemudian menetapkan tertuduh dibebaskan dengan ikat jamin sebanyak RM10,000 dengan RM6,000 didepositkan hari ini bersama seorang penjamin tempatan. Kes disebut semula 22 April depan. Baik, 76 ketua isi rumah di Pusat Pemindahan Sementara PPS Kampung Batu 23 di Hulu Terengganu hari ini menerima sumbangan wang ihsan RM1,000.
bagi meringankan beban mangsa banjir. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, apa sahaja bentuk bantuan yang telah diberikan kepada mangsa banjir sebelum ini akan turut disalurkan kepada penduduk terjejas di Kelantan dan Terengganu dengan jumlah keseluruhannya hampir mencecah RM10,000. Pertama dulu yang dapat akan dapat sama saja. Whatever kita dah bagi dulu untuk gelombang pertama, untuk di Terengganu, Kelantan ni pun kita akan bagi sama saja. Maksudnya sama? Sama saja. Maksudnya yang RM1,000 bantuan wang ihsan, RM2,500 untuk membeli barangan keperluan rumah, and then untuk repair rumah. Beliau berkata secara ringkas kepada media selepas menyantuni penduduk terjejas banjir yang ditempatkan di PPS berkenaan. Terdahulu, Datuk Seri Ismail Sabri tiba di PPS dengan diiringi Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa dan Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Mahzir Khalid. Turut hadir Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar dan Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Dr. Syahidan Kasim. Perdana Menteri meluangkan masa kira-kira setengah jam beramah mesra dengan penduduk sebelum menyampaikan sumbangan kepada mereka yang terjejas banjir. Hulu Terengganu merupakan daerah paling teruk terjejas banjir susulan beberapa kawasan yang tidak pernah dinaiki air turut terlibat kali ini sehingga menyebabkan kerosakan harta benda yang serius. Sementara itu, jumlah mangsa banjir di Terengganu setakat 6 petang tadi berkurangan kepada 14,753 berbanding 15,970 pada pukul 4 petang. Ia melibatkan 6 daerah di Terengganu iaitu di Setiu, Dungun, Hulu Terengganu, Kemaman, Kuala Terengganu, Kuala Nerus, manakala 2 lagi daerah yang terjejas sebelum ini iaitu Marang dan Besut sudah pulih. Sementara itu, Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Terengganu memaklumkan cuaca di 8 daerah di Terengganu baik dan tiada hujan. Sebelum ini, air naik begitu pantas menyebabkan ramai penduduk panik sehingga ada yang menyelamatkan diri ke kawasan hutan kerana PPS turut dinaiki air. Pemandangan sekitar Tasik Kenyir baru-baru ini yang dipenuhi batang balak dan sisa hutan hanyut berpunca daripada fenomena kepala air susulan hujan lebat yang berlaku secara berterusan. Pakar Meteorologi Pusat Penyelidikan Antartika Kebangsaan, Profesor Datuk Dr. Azizan Abu Samah berkata, hujan lebat di kawasan lebih tinggi menghasilkan isi padu air yang banyak serta arus yang deras sekaligus menghanyutkan kesemua sisa hutan termasuk kayu balak. Jadi bila ada kepala air ni, air di sungai, di alur-alur sungai yang merebak, yang berada di banjaran ni, dia akan mendapati dia punya kelajuan air akan menjadi tinggi, volume air, isi padu air akan menjadi tinggi dan dia juga boleh menghakis tebing, dan kalau ada puing-puing dan ada balak-balak yang orang kata ditebang ataupun yang kayu-kayu balak yang mati, semua ini akan dihanyutkan oleh air. Tambahnya, kejadian sisa balak yang hanyut itu sama seperti yang berlaku selepas banjir yang melanda di Selangor dan Pahang pada penghujung tahun lalu. Jelasnya, ia merupakan fenomena biasa setiap kali berlaku hujan lebat yang berterusan sehingga menyebabkan banjir. Tapi kita kena tengok daripada segi kayu tu lah. Kalau kayu tu nampak macam dia kalau kayu tu jatuh daripada tebing, dia akan ada akar. Tapi kalau kayu tu kayu balak yang disimpan di atas dan dia dihanyut oleh air, dia kerana selalunya dia bersimpan tepi-tepi sungai kan. Itu kayu yang hasil daripada pembalakan. Jadi kena tengok macam mana kayu tu. Dia digergaji ke atau dia memang tumbang gitu. Baru-baru ini tular di media sosial video yang memaparkan keadaan Tasik Kenyir yang penuh dengan sisa hutan termasuk kayu balak dipercayai dirakam setelah berlaku hujan lebat dan tanah runtuh di sekitar kawasan berkenaan. Dalam pada itu, beliau berkata luruan monsun atau luruan udara sejuk yang menyebabkan banjir di Kelantan dan Terengganu baru-baru ini dijangka akan berakhir dalam masa terdekat. Menurut beliau, ketika ini terdapat sesetengah kawasan dinaiki air walaupun tidak dilanda hujan lebat berikutan berlaku aliran air hujan menuju ke Laut Terengganu dan Kelantan.
Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri ketika ditemui di Pusat Pemindahan Sementara PPS di Sekolah Kebangsaan Gelang Mas Pasir Mas petang tadi memberi jaminan bantuan wang ihsan kepada 7,651 keluarga mangsa banjir di Kelantan dan Terengganu akan diberikan secepat mungkin. Kalau dulu 500, tapi waktu gelombang pertama masuk ini gelombang kedua, kita kajian akan memberikan bantuan wang ihsan sebanyak RM1,000 kepada mangsa yang berpindah dan mangsa yang terjejas walaupun tidak berpindah, ya. Dan untuk mangsa yang berpindah, saya harap nama-nama telah pun ada di setiap pusat pemindahan dan kita akan membuat bayaran secepat mungkin kepada mangsa yang berpindah di pusat pemindahan sementara. Semua mangsa banjir yang berpindah ke Pusat Pemindahan Sementara PPS dijangka akan memperoleh bantuan wang ihsan sebelum pulang ke rumah masing-masing. Selain itu, kerajaan juga akan membina baharu rumah penduduk yang musnah sepenuhnya akibat banjir baru-baru ini di Terengganu dan Kelantan, dan pembinaan rumah berkenaan akan dibuat oleh Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB secepat mungkin. Katanya terdapat 3 kategori kerosakan kediaman akibat banjir, iaitu kerosakan yang kurang daripada RM5,000, kerosakan RM5,000 hingga RM15,000 dan kediaman yang musnah sepenuhnya. Bagi kerosakan kurang RM5,000, mereka boleh mendapatkan bantuan tunai segera, manakala kerosakan sehingga RM15,000, mangsa banjir perlu memaklumkan kepada pejabat daerah atau pemimpin masyarakat sebelum kediaman mangsa dibaik pulih oleh KPLB. Tempoh pemberian dos penggalak kepada penerima vaksin Sinovac tidak akan dilanjutkan dan kekal sehingga 31 Mac ini. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin Abu Bakar berkata sekiranya individu terbabit masih enggan mendapatkan dos penggalak selepas tarikh yang ditetapkan, status vaksinasi mereka akan bertukar kepada tidak lengkap. Tempoh yang kita beri ini adalah bukan berkaitan dengan pilihan raya negeri, tetapi lebih kepada untuk kita memberi masa sedikit bagi mereka untuk melengkapkan booster. Ada banyak permintaan supaya dilanjutkan sedikit masa. Jadi lanjutan masa ini pun adalah yang terakhir, yang muktamad, dan pada akhir bulan ini sekiranya mereka tidak mendapat dos penggalak mereka, maka status vaksinasi mereka adalah tidak lengkap. Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan tambahan daripada Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad pada sesi soal jawab lisan di Dewan Rakyat hari ini. KKM sebelum ini telah menetapkan tempoh akhir bagi penerima vaksin Sinovac mendapatkan dos penggalak adalah pada 28 Februari lalu, namun dilanjutkan ke 31 Mac ini. Mengulas lanjut, KKM katanya memberi pilihan kepada orang ramai untuk mendapatkan vaksin pilihan di pusat pemberian vaksin PPV secara walk-in, memandangkan terdapat individu yang enggan menerima dos campuran daripada dos primer. Inisiatif itu, jelas Khairi Jamaluddin, dapat meningkatkan keyakinan masyarakat untuk mendapatkan dos penggalak. Baik, seketika nanti KWSP umum dividen lebih tinggi. AUF MBZ Konsortium, Datuk Seri Mahadi Badrul Zaman mendakwa beliau menjadi mangsa skamer yang menyalahgunakan identitinya bagi aktiviti skim penipuan pelaburan yang tidak wujud. Jelas Datuk Seri Mahadi, aktiviti penipuan tersebut menjanjikan pulangan hingga RM18,000 dalam tempoh 3 hari dan setiap mangsa dianggarkan kerugian antara RM500 hingga RM10,000. Tambah Datuk Seri Mahadi, skamer tersebut dikesan menggunakan akaun media sosial palsu, laman web serta panggilan telefon, dan setakat ini lebih 100 kes penipuan dikesan menggunakan identitinya. Berdasarkan siasatan syarikat serta aduan orang ramai, video promosi mereka juga telah dimanipulasi oleh pihak terbabit sebagai modus operandi mereka. Tapi modus operandi lebih kurang. Masuk 300 dapat 1,500. Masuk 500 dapat 10,000. Memang tak logik. Kan orang kita, especially yang minta maaf lah, kalau kita nak melabur hari ni, nak dapat return semalam. Kalau boleh.
So bila dapat masa tu return macam wah cepatnya, bestnya, banyaknya, pak masuk. Bila masuk terkena. Bila terkena nak dapat balik memang dia buat report tapi entah tak tahulah, mungkin dah berjaya belakang saya, tak tahu tak dengar, tapi setahu saya tidak ditangkap. Tidak berjaya ditangkap. Macam itulah. Beliau berkata syarikatnya tidak pernah membenarkan mana-mana pelanggan untuk membayar sebarang pelaburan atau sebagainya di bawah syarikatnya secara tunai. Malah sebarang bentuk simpanan, pelindungan dan pelaburan yang berkaitan dengan syarikatnya adalah berdaftar dan sah. Tambah Datuk Seri Mahathir, 5 laporan polis telah dibuat sejak tahun lepas. Malah aduan juga telah diajukan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM, namun tiada sebarang tangkapan dibuat setakat ini. Sejumlah 24 tan daging kerbau sejuk beku dari India bernilai RM323,000 dirampas Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia MAKIS di Pelabuhan Klang Barat. Menurut kenyataan MAKIS Negeri Selangor, pemeriksaan mendapati pengimport daging kerbau sejuk beku itu gagal mempamerkan logo halal di dalam kotak dagangan sebagaimana syarat permit import yang ditetapkan oleh MAKIS. Siasatan mendapati daging sejuk beku tersebut dibawa masuk sebuah syarikat tempatan untuk pasaran domestik. Difahamkan ia berada di pelabuhan berkenaan sejak 25 Januari. Berikutan itu, kesemua daging kerbau sejuk beku yang dianggarkan sebanyak 1,120 karton ditahan untuk tindakan lanjut. Kes itu disiasat mengikut Seksyen 15-1 Akta MAKIS 2011 yang boleh dikenakan tindakan mengikut Seksyen 15-2 Akta sama. Jika sabit kesalahan boleh didenda tidak melebihi RM100,000 atau penjara tidak lebih 6 tahun atau kedua-duanya sekali. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP hari ini umum agihan dividen 2021 lebih tinggi berbanding tahun sebelumnya. Ia membabitkan agihan 6.1% bagi simpanan konvensional manakala 5.65% untuk simpanan syariah. KWSP dalam kenyataannya hari ini memaklumkan kabar gembira itu merupakan hasil daripada prestasi baik dalam operasi dan juga keuangan bagi tahun 2021. Jumlah pengagihan dividen bagi tahun lalu ialah RM56.72 bilion, melibatkan RM50.45 bilion untuk simpanan konvensional dan RM6.27 bilion lagi bagi simpanan syariah. Pada 2020, Dana Persaraan itu mengumumkan kadar dividen sebanyak 5.2% untuk simpanan konvensional dan 4.9% bagi simpanan syariah. Menurut pengerusinya Tan Sri Ahmad Badri Muhammad Zahir, KWSP kekal stabil dan berdaya tahan kerana sebahagiannya mempunyai kedudukan portfolio yang kukuh dan pelaburan yang pelbagai di peringkat global. Berdasarkan kelas aset, instrumen pendapatan tetap merangkumi 45% daripada pelaburan, manakala equity 44%, hartanah dan infrastruktur serta instrumen pasaran wang masing-masing 6 dan 5%. Dalam pada itu, dividen 2021 untuk simpanan konvensional dan simpanan syariah akan dikreditkan pada 6 Mac 2022. Taikun Muda, satu program inisiatif Universiti Malaysia Kelantan dengan kerjasama Kementerian Pengajian Tinggi untuk melahirkan usahawan muda dalam kalangan IPTA dan IPTS seluruh Malaysia. Jadi jangan lupa saksikan program itu pada setiap hari Rabu jam 9.30 malam di TV Al-Hijrah dan juga platform Facebook TV Al-Hijrah. Kami ingin menjadi usahawan yang luar biasa, pemikiran kekabahan dan minda yang berbeza. Kamilah pemangkin pembangunan negara, dari rezeki yang akan kami. Berehat seketika selepas ini, 8 terbunuh serangan kediaman di Kharkiv. Krisis Rusia-Ukraine, 8 individu dilaporkan terbunuh dalam serangan di sebuah bangunan kediaman di Kharkiv, turut menjadi sasaran menara pemancar Kiev TV. Hari ke-6 serangan ke atas Ukraine menyaksikan Rusia semakin mengukuhkan kedudukannya di kebanyakan bandar utama.
Di ibu negara Kiev, serangan ke atas pemancar Kiev TV mengorbankan 5 nyawa. Serangan turut memusnahkan sebahagian bangunan stesen televisyen itu. Manakala Kharkiv, bandaraya kedua terbesar di Ukraine, turut menyaksikan kemusnahan dan jumlah korban yang besar. 8 terbunuh dalam serangan di sebuah bangunan kediaman, 10 lagi nyawa terkorban dalam serangan ke atas sebuah bangunan kerajaan. Ukraine mendakwa Rusia menyasarkan orang awam dalam serangannya. Dakwaan itu dinafikan negara kuasa besar dunia itu. Moskow bagaimanapun mengarahkan rakyat Ukraine yang tinggal berhampiran infrastruktur keselamatan untuk segera meninggalkan kediaman mereka. Ukraine melaporkan 350 orang awam termasuk 14 kanak-kanak terbunuh setakat ini. Banjir besar terus melumpuhkan sebahagian kawasan di New South Wales, Australia. Bencana itu meragut 12 nyawa setakat ini. Di Lismore, puluhan ribu penduduk tiada pilihan selain meninggalkan kediaman mereka yang ditenggelami air. Setakat ini 3 nyawa terkorban akibat banjir di bandar itu. Rata-rata mangsa yang kini berlindung di pusat penempatan sementara hanya sempat membawa beberapa helai pakaian dan menyelamatkan haiwan peliharaan mereka sahaja. Manakala itu di Ballina, 55 pesakit terpaksa dipindahkan setelah bangunan hospital terjejas banjir akibat limpahan air sungai. Menurut pihak berkuasa, tumpuan kini diberikan kepada bandaraya Sydney yang dijangka bakal dilanda banjir pada bila-bila masa. Orang ramai diingatkan agar segera meninggalkan kediaman mereka sekiranya menerima arahan evakuasi. Operasi membersihkan tapak kem anti-vaksin yang didirikan di hadapan Parlimen New Zealand bertukar ganas selepas sekumpulan penunjuk perasaan anti-vaksin bertindak membakar khemah mereka. Sekurang-kurangnya 3 pegawai polis cedera ringan dalam insiden itu. Tidak lagi menggunakan pendekatan berlembut, ratusan anggota penguatkuasa melepaskan penyembur lada hitam bagi menyuraikan penunjuk perasaan. Tindakan itu dibalas penunjuk perasaan dengan membaling kerusi, botol air dan bom cat. Terdahulu pihak berkuasa mengalihkan kereta dan van yang digunakan penunjuk perasaan untuk menyekat aliran jalan raya di kawasan terbabit. Dalam pada itu, rata-rata penduduk Wellington menyokong tindakan pihak berkuasa untuk menghentikan protes anti-vaksin yang diilhamkan daripada protes anti-vaksin di Kanada. Ini kerana protes terbabit mengganggu ketenteraman awam dan menyebabkan sekolah serta premis perniagaan berhampiran kem ditutup atas faktor keselamatan. Protes yang bermula 8 Februari lalu itu bertujuan membantah dasar vaksin mandatori yang dikenakan kepada rakyat New Zealand. Ratusan ditahan dalam operasi besar-besaran melibatkan kes penderaan seksual kanak-kanak dalam talian. Operasi eksploitasi kanak-kanak yang digelar Operasi H itu melibatkan 13 negara yang diketuai pihak berkuasa New Zealand. Siasatan global itu turut mengenal pasti lebih 90,000 akaun dalam talian yang memiliki serta memperdagangkan bahan penderaan seksual kanak-kanak. Kira-kira 836 kes telah disiasat di peringkat antarabangsa dan 146 kanak-kanak berjaya dilindungi. Manakala di New Zealand, 71 suspek telah dikenal pasti, 46 ditahan dan 12 siasatan masih dijalankan. 6 kanak-kanak di negara itu telah dilindungi hasil operasi ini. Fasa penangkapan yang dibuat Jabatan Hal Ehwal Dalam Negeri itu berdasarkan penyiasatan sejak tahun 2019. Ia susulan makluman daripada penyedia perkhidmatan elektronik yang mendapati puluhan ribu pengguna melayari platform itu untuk berkongsi bahan seksual berkenaan. Dan berikut rangkuman berita antarabangsa pilihan. Pesawat Boeing 737 melakukan pendaratan cemas selepas penggera kebakaran kargo kapal terbang tersebut berbunyi. Juruterbang melakukan pendaratan di lapangan terbang antarabangsa Changsha Huanghua. Kesemua 105 penumpang dan kru pesawat dipindahkan dengan selamat. Menurut laporan media tempatan, penggera kebakaran kargo berbunyi ketika pesawat dalam perjalanan ke Yichang, Hubei dari Guangzhou, Guangdong.
Sekumpulan sukarelawan Ukraine menghasilkan benteng penyamaran daripada kain terpakai dan jaring untuk tentera Ukraine yang sedang berdepan serangan Rusia. Benteng tersebut dibuat beramai-ramai di sebuah perpustakaan di bandar Lviv, barat negara itu. Susulan sekatan pergerakan yang diumumkan pemimpin Hong Kong, Carrie Lam, kebanyakan pasaraya kehabisan barangan jualan disebabkan oleh pembelian panik oleh penduduk bandaraya itu. Situasi bukan nanti tak berlaku walaupun Lam telah meminta rakyatnya agar tidak panik akibat pengumuman itu. Projek perumahan generasi baru Felda menjadi aspek penting dalam meningkatkan taraf sosioekonomi komuniti Felda secara keseluruhannya. Baik, sekian berita Al-Hijrah. Jangan lupa layari alhijrahnews.com untuk lagi laporan-laporan menarik dan artikel eksklusif. Saya Ardi Herman. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.